Kerajaan bersedia melaksanakan pakej rangsangan ketiga jika keadaan ekonomi bertambah teruk akibat COVID-19. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Aziz berkata kerajaan juga memiliki ruang fiskal bagi memastikan rangsangan dan bantuan tambahan mencukupi diberi kepada rakyat dan perniagaan di negara ini. Keperluan ini akan dinilai dalam jangka masa 3 hingga 6 bulan lagi bergantung kepada keadaan semasa. Datuk Seri Tengku Zafrul dalam temubual eksklusif bersama TV3 turut menjelaskan pakej prihatin mampu menyuntik rangsangan dan bantuan terus kepada rakyat bagi tempoh 3 hingga 6 bulan. Untuk rekod defisit fiskal negara dijangka pada 4% selepas pelaksanaan pakej prihatin. Jika dibanding defisit semasa krisis keuangan 2008-2009 yang berada pada 6.7%, Malaysia jelasnya memiliki ruang untuk menambah baik rangsangan. Kita masih ada ruang untuk stimulate the economy. Jadi tadi pun saya sebut mengenai apa yang kita boleh tolong PKS. Jadi kita boleh menambahkan lagi buat tambahan untuk menolong rakyat ataupun PKS ataupun siapa-siapalah yang terjejas. Jadi logiknya sama. Kalau 3 bulan ke 4 bulan ke 5 bulan ke, kalau kita perlu buat satu lagi stimulus untuk ekonomi, kita sebagai kerajaan yang prihatin harus membuat membuat decision pada masa itu. Pakej prihatin dengan saiz RM250 bilion membebitkan RM25 bilion suntikan terus kerajaan. Ia dijana secara bersama melalui dividen syarikat seperti Petronas, Khazanah selain agensi badan berkanun. Ia turut membebitkan pinjaman tetapi kesemuanya daripada sumber domestik, tidak membebitkan sumber luaran seperti bon samurai ataupun bon panda. Dari segi pinjaman, semua pinjaman adalah domestik. Pinjaman domestik itu adalah lebih kurang 97% daripada pinjaman negara. Kita akan, kerana liquidity yang memang bagus di negara ini, sebenarnya liquidity position very good. Jadi kita tidak memerlukan pinjaman daripada luar. Jadi pinjaman yang akan dibuat oleh kerajaan ialah semuanya pinjaman dalam negeri yang bukan dalam ringgit Malaysia lah. Interesting sebab pendekatan dulu tu lain sikit. Adakah kupon rate ataupun kadar faedah dan sebagainya lebih baik di sini ataupun? Lebih baik dari sini. Kita pun tidak ada risiko fluctuation, currency fluctuation. Yeah. Kerajaan turut menjangka pertumbuhan ekonomi negara tahun ini adalah sama seperti unjuran Bank Negara pada lingkungan negatif 2 hingga 0.5%. Kalau kita dapat menangani wabak COVID-19 ni by the first half of tahun ini, second half memang mungkin akan menunjukkan improvement lah. Ya. Tapi tahun 2020 memang tahun yang mencabarlah. Tapi 2021 insya-Allah saya mengharapkan U-shape recovery lah. U-shape recovery. 8.3 juta penerima bantuan prihatin nasional BPN isi rumah dan individu bujang fasa pertama sudah diluluskan. Datuk Seri Tengku Zafrul berkata pembayaran berjumlah RM5.63 bilion itu akan dibuat secara berperingkat mulai Isnin ini. Golongan yang pertama yang akan menerima BPN ini ialah golongan B40. Ya, mereka akan menerima secara berperingkat mulai hari Isnin. Dan selepas tu golongan B40 yang bujang. Ya, yang pertamanya B40 isi rumah dan selepas mereka semua menerima, kita akan memberi kepada B40 yang bujang itu pada satu minggu lepas ni. Dan yang terakhir ialah golongan M40 isi rumah dan juga yang bujang. Penerima BPN akan menerima bantuan seperti jadual berikut. Tempoh pembayaran untuk isi rumah dan individu bujang B40 adalah antara 6 dan 12 April ini. Manakala bagi isi rumah dan individu bujang M40 diagihkan dari 13 hingga 15 April depan. Pembayaran fasa kedua pula akan dibuat pada bulan depan. Sementara itu, permohonan baru dan rayuan BPN dibuka mulai 1 hingga 30 April dan pembayaran dibuat pada Mei. BPN melibatkan peruntukan keseluruhan mencecah RM10 bilion.
Pembayaran akan dibuat secara terus kepada akaun bank berdaftar di bawah bantuan sara hidup dan data percukaian Lembaga Hasil Dalam Negeri. Datuk Seri Tengku Zafrul turut menasihati rakyat agar berhati-hati dengan penipuan dalam talian dan merujuk kepada sumber rasmi serta tidak memberikan maklumat kepada pihak tidak dikenali.